Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan live kita pada petang ini. Dan seperti biasa, anda bersama dengan saya, Fariza Amani, di dalam segmen Isu 2PM, satu segmen yang membincangkan perihal wanita dan juga rumah tangga. Dan baru-baru ini kita dah dengar berita di mana ada saudara kita yang diuji dengan banjir kilat di kawasan Taiping, dan baru-baru ni baru sahaja iaitu di kawasan Bangi. Kita doakan kepada semua saudara-saudara kita, semoga mereka diberikan ketabahan dalam ujian yang menimpa mereka, semoga mereka terus diberikan kekuatan, dan kita doakan semoga seluruh orang kata rakyat Malaysia diberikan orang kata kekuatan lah untuk berhadapan dengan ujian ini. Okey. Bila kita bercakap mengenai, kalau tengok topik kita hari ini kan berkaitan dengan relevan ke perigi mencari timba. Hari ini kita bawakan satu topik yang mana kita combine dua sekali. Kita bincang pasal wanita juga, kita bincang berkaitan dengan rumah tangga juga. Jadi bila kita bercakap berkaitan dengan jodoh, ada yang mungkin sekarang tengah senyum, happy Ustaz mungkin ada yang tengah orang kata apa, sedang bahagia, melayari bahtera, gitu kan. Tapi mungkin ada yang tengah orang kata mungkin tengah risau, memikirkan jodoh yang tak kunjung-kunjung tiba. Tapi ada juga yang kata bila dah lama sangat tunggu ni Ustaz kan, patut tak macam perempuan yang mulakan dulu pencarian cari jodoh tu, duk tunggu-tunggu tak muncul-muncul Ustaz. Jadi macam dia kata, boleh tak kalau wanita yang mulakan dulu pencarian cari jodoh itu. Jadi kita nak tengok daripada sudut pandang Islam juga, adakah Islam memandang wanita yang memulakan pergerakan yang dulu itu mungkin mereka sedang mempromosikan diri mereka ke? Sebab ada stigma masyarakat kita yang mengatakan mereka-mereka yang pergi cari timba ni mungkin sedang merendahkan martabat seorang wanita Ustaz. Jadi sebabkan itulah hari ini kita bawakan isu berkaitan dengan relevan ke perigi cari timba, untuk sama-sama kita kupaskan isu ini pada minggu ini. Jadi bersama dengan kita hari ini, saya jemput khas datang ke studio. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Iaitu Da'i Hakim, Da'i Hakim iaitu Da'i Muhammad Luqman Hakim Osman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, makin sihat. Makin sihat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kerana kita sudi datang ke studio kami pada hari ini kan. Jadi hari ini Ustaz kita nak bincang sikit lah berkaitan dengan orang kata perihal wanita dan juga perihal rumah tangga lah sikit berkaitan dengan relevan ke perigi cari timba. Okey, jadi insyaAllah sekejap lagi tunggu dalam lebih kurang 45 ke sejam perkongsian kita. Tapi sebelum tu Izzah nak ingatkan kepada semua, Izzah nak ajak kepada semua yang mungkin sedang menyaksikan live kita pada hari ini, jangan lupa untuk like live kita pada hari ini. Mungkin korang ada pandangan korang kan, mungkin ada yang kata tak relevan lah, kita kan perempuan, malu lah mulakan dulu kan. Mungkin ada lelaki yang kata tak relevan lah, kita orang ni tak nampak gentle lah kalau perempuan mula dulu kan. Mungkin ada pandangan yang sedemikian, boleh orang kata diutarakan di ruangan komen. Dan jangan lupa untuk sumbangkan star, jangan lupa juga untuk share live kita, semoga lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Okey. Okay Ustaz, boleh kita mulakan Ustaz? Boleh, Fariza. Alright, okey. Sebagai orang kata permulaannya lah Ustaz, mungkin pada pandangan Ustaz sendiri lah. Jodoh tu pada pandangan Ustaz perlu kita cari ataupun boleh tunggu je dulu. Tunggu, terutama perempuan kan. Boleh tunggu je dulu sampai dia datang. Pada pandangan Ustaz macam mana? Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada pengacara majlis, moderator kita iaitu saudari Fariza Amani, ataupun nama pendeknya Iza, ataupun panjangnya Idza Jaa Nasrullah. Tak ada gurau saja Baik. Soalan berkaitan tentang adakah jodoh ni kita kena cari ataupun tunggu. Ada masa jodoh ni kita kena cari. Masa bila? Yang mana Nabi sebutkan dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di kalangan kamu yang mampu, maka kahwinlah, maka nikahlah. Kalau kita rujuk dalam kitab Tawdih Al-Ahkam, mampu di sini ada dua. Yang pertama, mampu dari sudut mahar. Kalau kita lihat di negeri Selangor, contohnya mahar 300. Jadi kalau kita mampu bayar 300, kahwinlah. Yang kedua, mampu dari sudut nafkah. Dan nafkah pula dia ada dua, zahir dan batin. Zahir ni macam biasalah, bagi makan, bagi pakaian. Sebab tu kalau tengok orang dulu-dulu Izzah kalau kita nak kahwin macam dulu saya kahwin muda masa belajar. Saya akan cakap kat mak saya, mak nak kahwin.
kau nak kahwin tu, kau ada ke makanan yang kau nak bagi ke bini kau? Engkau pemakan hutang orang, contoh kan. Jadi kalau kita boleh bagi makan orang ataupun isteri kita, kita boleh bagi pakaian kepada isteri anak kita boleh bagi tempat tinggal kepada anak dan isteri kita, maka dari sudut nafkah zahir kita mampu, maka silakan. Yang kedua, nafkah batin dari sudut emosi. Engkau kalau kahwin, kau kerja nak pukul bini kau ataupun macam mana? Kalau kahwin kau kerja nak menendang bini kau, kerja nak menendang anak kau, maka itu tak digalakkan. Jadi kena dua. Yang pertama nafkah mahar, yang kedua nafkah zahir dan juga batin. Jadi dua kemampuan yang perlu kita lihat. Yang pertama mahar, yang kedua nafkah. Nafkah ada zahir dan ada batin. Jadi kalau kita dah cukup dua perkara ini, maka kita kena cari. Macam mana nak cari da'i? Cara dia macam-macam lah. Tanyalah. Ni Izzah, aku ni dah cukup dah. Rumah pun dah berlambak dah. 3-4 buah rumah. Kereta pun banyak. Kereta aku bukan kaleng-kaleng. Tak ada bumbung tu. Amboi, kereta apa? Kereta Soro. Patut tak ada bumbung, kereta Soro. Jadi ni Izzah, aku nak tanya lah, kau ada tak member-member yang kau boleh kenalkan dengan aku? Aku ni nak kahwin kalau boleh. Maka tanyalah kawan kita. Supaya apa? Kita dapat jodoh yang terbaik. Jangan kita menunggu. Okey, duit dah ada, rumah dah ada, tunggulah. Jangan, kena usaha sebab kita dah mampu. Tapi yang kedua, bila kita kena tunggu ketika kita tak mampu lagi. Kita nak kahwin tapi duit tak ada. Kadang-kadang nak makan sendiri pun pinjam dengan kawan. Maka tunggu dulu. Islam kata sabar. Kalau tak tahan, puasa bang. Bila puasa, yang pertama dapat turunkan nafsu. Yang kedua, dapat save budget. Bila kita berpuasa, duit kita boleh menabung. Bila boleh menabung, banyak duit, bolehlah kita meminang anak dara orang dan sebagainya. Jadi itulah, ada masa kita kena cari ketika bila kita dah mampu. Tapi kalau belum mampu, tunggu dulu, usahakan sampai mampu, kemudian kita pergilah mencari jodoh. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab soalan Izzah tadi. Tu dia berkaitan dengan mampu ke, apa kata tadi? Patut ke tak kita menunggu ataupun kita cari. Betul. Bolehkah pencarian? Tak kisah wanita ke, lelaki ke. Sama je. Sama je Ustaz. Okey. Tapi kan Ustaz, kita nak tahu bila kita bercakap dengan pasal takdir. Kalau ikut saya punya pembacaan, takdir tu ada yang takdir yang boleh berubah, ada takdir yang tak boleh berubah. Tapi kalau dalam sudut aspek jodoh itu, adakah itu takdir yang boleh berubah? Baik. Bila sebut tentang takdir, saya teringat satu hadis Nabi SAW yang mana Nabi sebutkan dalam hadis tersebut, hadis riwayat Tirmizi, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ditolak satu-satu ketentuan melainkan dengan doa. Tidak ditambah pada umur kecuali kebajikan. Baik. Setiap takdir ni Allah telah tentukan. Allah sebut dalam surah Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh kami ciptakan segala sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Tapi ada perkara-perkara yang boleh mengubah takdir. Antara yang pertama ialah doa. Bab kata Nabi tadi. Jadi banyakkan doa. Kalau kita nak doa jodoh yang baik, maka tak ada masalah. Ya Allah, aku ni dah berumur 45 tahun dah. Kalau tengok kawan-kawan aku, bukan setakat anak, bercucu-cucu dah 45 orang. Aku ni jangan kata cucu, anak pun jangan kata anak, bini pun tak ada lagi. Duit berlambak, maka doa, ya Allah tolonglah ya Allah, jodohkanlah aku ya Allah. Kalau boleh janganlah dengan sama umur, kalau boleh dengan 25, aku 45, tok laki aku 25, baru seronok. Itu yang pertama. Yang kedua ialah dengan kita bersedekah. Sedekah ni punya power sehingga dia boleh mengubah takdir. Sebab tu kalau kita tengok kan, ramai orang yang minta maaf cakap lah kan, kalau tengok suami muka pecah, tapi bini lawa gila, putih melepak tu. Betul, selalu tu. Kadang-kadang kita cakap, dia ni boleh lah sebab duit, boleh lah. Tak, bukan sebab harta, sebab dia sedekah. Bila sedekah, duit dia bertambah. Dan bila sedekah, Allah bagi dia orang yang baik, perempuan yang baik dengan sedekah. Sebab tu kalau kita ni nak orang yang baik-baik, suka kepada kita, nak ditambahkan rezeki, maka kita sedekah, banyakkan sedekah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga ialah dengan istighfar. Banyakkan istighfar. Kita ni pendosa bang, kak. Saya pun sama.
Ai dai tahu mana? Pandai-pandai kata orang berdosa. Kan Nabi sebut, setiap anak Adam itu melakukan dosa. Siapa? Kitalah. Tetapi yang terbaik kata Nabi yang kembali bertaubat kepada Allah. Jadi banyakkan istighfar. Mungkin kita hari ini minta, ya Allah aku nak jodoh, tapi jodoh tu tak sampai ataupun Allah tak bagi lagi sebab banyak dosa. Terlampau banyak dosa. Allah kata, engkau ni dosa berlambak, kan kau tambah pula dosa dengan bini kau dan sebagainya. Baik engkau ampunkan, istighfar banyak-banyak. Sebab istighfar ni dia banyak fadilat. Kata Imam Ibnu Qayyim, kalau engkau ni banyak sangat permintaan Izzah, kadang-kadang kita nak doakan untuk mak ayah di kampung, rakan sekerja kita, adik-beradik kita, terlampau banyak sangat doa membuatkan kita tak terdoa. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, banyakkan istighfar. Bila engkau banyak istighfar, Allah ampunkan dosa engkau. Bila Allah ampunkan dosa engkau, kau tak minta, Allah bagi. Kita nak yang mana? Dikala kita minta Allah bagi, ataupun dikala kita tak minta pun Allah tetap bagi. Kalau tanya saya nak dua-dua lah. Dikala kita minta, ya Allah aku nak kaya, Allah bagi kaya. Dan dikala kita tak minta pun, tengok-tengok ada orang minang. Ya Allah, bila pula aku minta jodoh? Tapi sebab kita ni selalu istighfar, Allah ampunkan dosa, Allah kata tak apa, kau tak minta pun aku bagi kau jodoh. Sebab itu hari ni banyakkan istighfar. Yang dah umur 30, yang dah umur 20 lebih ke atas tak jumpa jodoh, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tengok-tengok yang datang minang tu perempuan. Oh, syukur benar kita. Tanya umur berapa? Umur 65. Tak apalah. Kan? Tak apa, istighfar lagi. Dan yang keempat, antara benda yang boleh mengubah takdir ialah dengan kita ini menjaga silaturrahim. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang nak dipanjangkan umur satu, nak dimurahkan rezeki dua ni, Nabi sebut apa yang perlu kita buat, falyasil rahimah, hubungkan hubungan silaturrahim. Dengan adik-beradik jangan bagi bergaduh, jangan bertekak, jaga hubungan. Sebab bila jaga hubungan adik-beradik, maka Allah panjangkan umur. Panjangkan umur di sini, kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dia ada dua. Yang pertama ialah mungkin umur kita sepatutnya 21, Allah jadikan 22. Mungkin. Adapun pendapat yang kedua ialah umur dia sama je, 22 juga. Tapi Allah tambahkan keberkatan. Makna kata umur 22 tapi macam umur 60. Makna kata hidupnya panjang, masanya banyak. Sihat, betul. Orang 24 jam sehari, dia seakan-akan ada 25 jam. Itu keberkatan. Jadi bagaimana nak dapat? Hubungkan hubungan silaturahim adik-beradik. Tapi kan, kalau macam setengah orang dia kata macam boleh tak dia nak doa, dia nak sebutkan nama seseorang tu dalam doa dia, walaupun sebenarnya kan katanya doa kita punya jodoh ni dah ditetapkan. Tapi sebenarnya boleh ke kita memang mention kita nak orang ni? Okey. Yang pertama saya nak tanya, jodoh mati memang telah ditetapkan. Persoalannya ialah kita tahu tak kita mati bila dan siapa jodoh kita? Tak tahu dai, sebab tu kena doa. Memang Allah kata engkau ni Kim, jodoh kau aku dah tetapkan. Itu memang kita tahu. Kau ni Kim akan mati, bukan saya je, Izzah pun akan mati. Persoalannya ialah bila kita mati, siapa jodoh kita? Sebab tu kita kena doa. Ya Allah, aku ni memang akan mati. Tapi ya Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tapi kalau boleh ya Allah, kau matikan aku dalam keadaan baik, jangan dalam keadaan buruk. Sama juga ya Allah, aku tahu dah jodoh aku ni kau telah tetapkan. Tapi ya Allah, kalau boleh kau tetapkanlah jodoh aku dengan orang yang baik-baik. Contoh seperti Farizah Amani. Contoh ramai yang amin kan. Cuba baca komen. Amin, amin, amin. Oh, ni lepas ni dah tak jadi moderator dah lah ya. Suami tak bagi. Dah tukar dah. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, itu tadi berkaitan dengan boleh ke tidak boleh kita nak mention seseorang itu untuk dijadikan jodoh kita. Sebab ada yang kata Ustaz macam eloknya kita doakan je secara macam minta umum, macam minta yang terbaik supaya kita macam tak, bila tak dapat tu macam tak, orang kata apa, tak kecewa lah Ustaz kan. Jadi sebab tu kita tanyakanlah dapat penjelasan. Okey, tapi Ustaz, ada setengah orang dia macam bila kita bercakap pasal jodoh ni, ada setengah orang yang macam senang je cari jodoh. Betul? Macam
sekejap dah Betul. dapat dah. Lepas belajar dah dapat dah kan. Tapi ada setengah orang yang memang macam orang kata diuji untuk lewat dia pertemukan. Sampai kan mungkin ada yang tanya kat mana kurangnya dia orang Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Dalam surah Az-Zariyat ayat 49 Allah berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjain la'allakum tadhakkarun." Dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati akan kekuasaan Allah dan juga mentauhidkan kepada Allah. Jadi dalam surah Az-Zariyat ayat 49 ini Allah khabar kepada kita setiap benda ada pasangan. Siang, malam, hitam, putih, gemuk, kurus, panjang, pendek. Dan juga kita sebagai manusia ada lelaki, ada perempuan. Cumanya persoalan yang diajukan ada yang lambat, ada yang cepat. Macam saya masa belajar dah sampai jodoh dah. Oh, seronok benar. Sebelum kahwin, plek tu bawah 3 sokmo. Tapi bila dah kahwin, plek tu. Plek lah. Yelah, rezeki. Seronok tu. Ada orang dah habis degree tak jumpa jodoh. Habis master tak jumpa jodoh. PhD tak jumpa jodoh. Ulang balik diploma tak jumpa jodoh juga. Mana jodoh aku ni? Takkan dengan mak gad pula. Jodoh tu ada, cuma lambat ataupun cepat. Macam inilah analogi nak mudah faham. Saya dengan Fariza, kita nak ke mana? Terengganu. Okey tak Terengganu? Boleh. Kita nak ke mana? Okey, boleh. Terengganu. Makan kepuk Ustaz. Betul. Takkan nak ke Danok pula, kantoi ya. Kita nak ke Terengganu. Saya dengan Iza dengan Terengganu. Saya naik kereta saya, Iza naik kereta dia. Tapi tak semua yang akan sampai tepat, betul tak? Mungkin saya sampai dulu, Iza lambat sikit. Sebab Iza orang perempuan. Orang perempuan ni dia banyak memilih. Lalu sikit, banyak stop. Kopi leko, berhenti ya. Lalu sikit, air kelapa muda, berhenti kejap. Kami orang lelaki tak ada. Nak makan sampai Terengganu baru makan. Kami redah je. Jadi cepat sampai. Tapi Izzah ni dia banyak sangat songeh, banyak sangat pilihan. Biasalah orang perempuan. Sebab tu kalau tengok di Facebook, banyak status complicated orang mana? Orang perempuan. Orang lelaki status kebanyakannya single and available. Itu je. Betul ke? Padahal kau dah berjodoh-jodoh dah. Bini kau dah 3 dah. Masih lagi status single and available. Tak diubah-ubahnya. Tapi perempuan tak, complicated. Sebab itu orang perempuan kalau nak cepat jodoh, jangan banyak sangat songeh. Jangan banyak sangat pilihan. Datang orang Minang kan. Izzah bukan apa mak. Gelap benar mukanya. Tak nak tu. Kalau boleh nak putih juga. Ini gelap benar. Dengan periuk sama lebih kurang katanya. Banyak songeh. Yelah nanti mak tengoklah mana yang putih. Datang orang putih. Putih tu ada dah mak. Tapi ketut lah pula. Izzah tinggi. Kan? Jadi ada je tak kena. Ada je tak kena. Jadi apa salahnya kita mudahkan. Tengok macam mana mak yang datang tu. Mak tengok ni, minta maaf lah, dia nak kata handsome mungkin tak handsome bagi kamu. Tapi satu je yang menarik perhatian mak, dia ni bagus. Dia ni anak tunggal, dia jaga mak ayah dia walaupun sakit. Dia ni kerja tak hebat sangat. Izzah oi. Tapi alhamdulillah lah, selalu mak dengar cerita dia tolong orang kampung, tolong orang susah. Okey lah tu. Tapi cuma tu lah, kalau kamu nak putih tak dapat lah Izzah oi. Jadi kalau kita dengar begitu, bolehlah mak asal baik. Sebab saya nak hidup dengan dia kebaikan dia. Saya nak hidup dengan kebaikan dia, bukan nak hidup dengan harta dia. Harta memang kita kalau nak bahagia kena harta, tapi belum tentu dengan harta kita boleh bahagia. Dengan kebaikanlah kita boleh bahagia. Jadi pandanglah baik kepada orang yang datang meminang kita. Jadi orang perempuan macam itulah. Kalau kita nak cepat sampai ke Terengganu, jangan banyak singgah sangat. 1-2 tempat okey. Lepas tu terus ke Terengganu. Wallahu a'lam. Okey, saya banyak mention perempuan saya. Itulah. Okey, steady lagi moderator kan. Okey, tadi berkaitan dengan ustaz punya pandangan lah, berkaitan dengan orang yang mungkin tak adakan lewat jodoh kan tadi kan. Tapi kan saya kita nak berbalik pada topik kita tadi, iaitu berkaitan dengan relevan ke tak kita mencari perempuan yang memulakan pencari jodoh itu. Baik. Tapi kalau pada pandangan ustaz sendiri, relevan ke tak relevan? Baik. Sebenarnya dalam masyarakat kita, lagi-lagi orang Melayu, memang kita punya adat orang lelaki yang kena pergi memburu lah, kalau bahasa dia kan. Kena pergi memburu. Sebab orang perempuan dia malu. Laki kena buru sebab orang perempuan dia ni malu. Itu adat kita orang Melayu. Sebab lelaki dia ada satu sifat dalam Quran, qawwam. Perempuan haya, iaitu malu. Jadi kalau ikut adat orang Melayu, lelaki yang kena cari perempuan.
Tapi persoalannya, adakah dalam sirah, sejarah, orang perempuan cari orang lelaki? Ada. Kisah yang sangat masyhur iaitu isteri Nabi SAW, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang pergi mencari Nabi, meminang Nabi. Cuma sini perlu diperbetulkan. Bukanlah Sayyidatina Khadijah pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya ni minat benar dekat Nabi, boleh tak kahwin dengan saya? Tak. Sayyidatina Khadijah dia suruh sepupunya iaitu Maisarah. Dan Maisarah bukan orang perempuan, orang lelaki. Sebab kita orang Melayu Izzah asal dengar Fatimah, Rabi'ah, Maisarah, ini orang perempuan ni. Tak, orang lelaki. Jadi Maisarah sepupu kepada Sayyidatina Khadijah, orang lelaki yang menyampaikan hajat Sayyidatina Khadijah. Bahasa mudah dia, wahai Maisarah, kau tolong khabar kepada Nabi Muhammad, aku minat dengan dia. Sudikah dia menjadi pasanganku? Itu cara dia. Menunjukkan orang perempuan kalau minat dekat lelaki tak ada masalah. Cuma cara kena betul. Jangan pergi berdogo gitu. Cari perantara Ustaz. Assalamualaikum pakai. Aku minat benar dengan kamu pakai. Oi. Jangan gitu. Pakai kata apa? Kau siapa tiba-tiba ni? Gila ke apa? Cara kena betul. Mesej lah siapa tu nama dia. Siapa nama staff kita tu? Azwan. Apa tak nama? Baru berkenalan tadi, tak ingat dah. Contoh Azwan kan, bantai sajalah. Azwan. Ni Azwan, aku ni kerja dekat sini lama dah, saya kat Kelly ni. Aku lama dah perhati Fakih tu. Baik kat tutur katanya. Walaupun ialah mungkin dia, tapi okey je kan. Jadi Wan, tolong Wan, sampaikan dekat member kau Fakih, cakap aku ni minat dengan dia. Sudi tak dia jadi pasangan aku. Jadi itu cara dia. Wan pun jumpa lah. Okey, free ya, jom ngeteh. Jom. Ni aku tadi sembang dengan Izzah. Kenapa? Dia kata dia minat kau. Minat aku biar betul? Ya. Tu tanya tu, kau dah ada orang belum? Dah, aku belum lagi. Aku pun tunggu dia sebenarnya. Oh ya ke? Contoh kan. Jadi bila kita ada cara yang betul, orang lelaki pun dia tak terkejut. Maka dia akan respect kita. Betul. Beza dengan kita pergi terjah gitu, member terkejut. Member ada sakit jantung, dengar gitu, meninggal member. Sebab apa? Terkejut. First time aku orang perempuan datang minat aku. Kan contoh. Jadi cara dia, jawapan dia ada. Cuma cara kena betul, kita gunakan perantara kawan kita ke, sepupu sepapat kita ke, ataupun keluarga kita. Wallahualam, mudah-mudahan menjawab soalan. Itu tadi, jangan main terjah, terkejut kita kan. So, tadi kan Ustaz kan, kalau kita masih lagi dalam konsep pergi cari timba ni. Betul. Tapi kita nak tahu jugalah, pada pandangan Ustaz sebagai orang kata seorang lelaki lah kan. Kalau lah tiba-tiba perempuan tu mulakan dulu, tak ada ke macam lelaki ni akan rasa macam turn off sikit lah. Mungkin dia akan rasa macam apa okay? Lah lelaki kan, dia mesti nak ada rasa macam gentleman. Betul. Tapi dia mesti macam, kenapa perempuan yang mula dulu rasa macam tak gentle lah. Macam tu, macam mana Ustaz? Dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12, Allah sebut dalam firman-Nya, wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam puteri kepada Imran yang aku jaga kehormatannya. Maafkan saya, yang menjaga kehormatannya. Jadi kalau kita lihat ayat ke-12 surah Tahrim ni menarik. Allah sebut Maryam puteri kepada Imran yang menjaga kehormatannya. Allah tidak sebut Maryam puteri kepada Imran yang aku jaga kehormatannya. Allah tidak sebut begitu. Menunjukkan pengajaran besar kata ulama, kita ni kalau nak dimuliakan, muliakan diri kita dahulu. Kita ni kalau nak dipandang hormat oleh orang lain, hormati dahulu diri kita. Itu dia punya petua. Jadi begitulah orang perempuan. Orang perempuan kalau tak nak dipandang rendah ataupun ditolak oleh lelaki, maka kita kena muliakan diri kita dahulu. Betul, perbaiki, hormati diri kita terlebih dahulu. Macam mana? Macam tadilah. Tunjukkan yang kita mulia ni dengan cara yang betul. Kalau kau minat dekat lelaki tersebut, boleh muliakan diri kau. Bagaimana? Guna orang tengah. Tapi kalau kau tak muliakan diri kau pergi senonoh begitu, orang pun tengok, kau ni siapa? Adab tak ada, tiba-tiba menejah begini. Orang tak muliakan kita. Betul. Tapi kalau kita guna orang tengah, cara yang betul, kita muliakan diri kita. Contoh, kalau dia tolak pun dalam keadaan yang bagus, yang baik, betul tak? Bagi tahu kepada dia, minta maaf lah, saya dah ada orang. 3 orang duk tunggu saya ni. Ada satu lagi kosong, tapi tak apalah, saya nak 3 cukup lah. Contoh kan. Makna kata, petua dia ialah orang perempuan,
muliakan diri kita dahulu, insya-Allah kita akan dimuliakan oleh para lelaki. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Saya suka quote sebelum ustaz muliakan diri. Betul sebenarnya sebab orang kata kita nak cari jodoh ni kena orang kata persiapkan diri dulu. Betul, setuju. Orang kata perbaiki diri kita dulu supaya orang kata kita lebih bersedia. Betul. Orang nampak kita pun jadi macam orang kata terbuka, Betul. hati lembut, hati Ustaz kan. Tapi kan Ustaz kita nak tahu jugalah bila Ustaz dah sebut pasal orang kata martabat tadi kan. Bila kita cakap pasal martabat, setengah orang kata stigma masyarakat kita yang ada yang menyangka yang kalau lah perempuan mula dulu macam seorang macam menjatuhkan maruah, menjatuhkan martabat macam tadi saya cakap kan. Tapi kalau macam dalam sudut pandang Islam itu sendiri, adakah memandang wanita yang memulakan pergi cari timba itu macam sedang mempromosikan diri mereka? Jadi macam mana Ustaz? Baik. Jadi kalau kita lihat dalam Quran surah Nur ayat 32 yang mana Allah sebut wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Jadi maksudnya panjang. Cuma dalam ayat yang ke-32 surah An-Nur ini arahan mencari jodoh kepada wali. Siapa wali? Ayah kita. Sebab tu ayah-ayah yang menonton ni, kalau yang menonton lah kan, kalau ada ayah-ayah, kalau tak ada pun ajak ayah kita, meh ayah dengar ni, ayah kena mencari jodoh untuk anaknya. Sebab tu contoh kalau anak sampai satu tahap dia datang kepada kita, ayah adik ada hajat sikit. Apa hajat engkau? Adik kalau boleh nak kahwin sekarang, semester yang keempat ni. Ayah jangan terus potong. Engkau duit belanja pun ayah bagi, engkau nak kahwin, spender kau pun mak basuh lagi, contoh kan. Jangan terus potong, sabar dulu. Siapa yang kau minat tu? Muda ke tua ke? Muda lah, cantik orangnya. Oh ya ke? Siapa? Tunjuk gambar sikit, tunjuk. Oh cantiknya. Ada lebih stok. Contoh kata ayah kata kan. Ayah pun nak kahwin lagi rupanya. Ayah pun gatal. Sama juga orang perempuan sama. Ya ni kakak minat dengan seorang brother ni, tunjuk sikit. Oh handsome noh. Bulu sampai ke dada tu. Ayah boleh. Ayah kena layan. Jadi macam mana ni? Cadang kau nak kahwin bila? Cadang ni masa belajar lah ayah. Lepas tu macam mana kewangan? Ada ke? Cukup ke duit? Oh setakat ni adik buatlah sikit. Hantar-hantar makanan tu. InsyaAllah lah. Cukup lah duit adik. Adik dah kira-kira bulanan adik tolak-tolak semua, yuran apa semua adalah bersih dalam 2,000 ya. Okey dah tu. Okey. Tak apalah, lebih ayah tanggung lah. Makna kata ayah kena mencarikan jodoh. Kalau tak mencarikan jodoh, meraihkan jodoh. Betul. Kan? Sebab hari ni kebanyakan orang dia tak suka pilihan ayah, bukan tak suka. Dia dah ada pilihan sendiri. Betul, pilihan keluarga. Macam saya pun pilihan sendiri. Saya jumpa ayah, "Ya, nak kahwin." "Mana?" Bolehlah. Bukan ayah yang pilih. Betul. Jadi kebanyakan kita hari ni kita yang memilih pasangan kita sendiri. Jadi ayah tugasan dia, kalau anak tak mencari, kita yang cari. Cari yang baik-baik. Anak Tok Imam ke, Tok Bilal, Tok Mudim, Tok Siak ke. Jangan Tok Dukun pula. Jadi bomoh anak kita tinggal. Yang kedua, kalau kita tak nak mencari ataupun tak jumpa, meraihkan anak kita yang sudah mencari. Kita kerja tapis lah. Ni kau pilih Mamat ni okey tak? Solat tak dia? Oi, solat ya. Takkan tak solat anak Tok Imam. Oh, anak Tok Imam elok benar lah tu. Jadi kena tapis. Jadi yang pertama, ayah kena memainkan peranan. Bila dengar anak nak kahwin, tolong ayah-ayah jangan potong, raihkan dan nasihat. Kalau mampu, go. Tapi kalau tak mampu, nasihat, dek sabar je. Setahun je, kau kumpul duit, lepas tu kau nak kahwin, kahwinlah. Wallahu a'lam. Ayah pun tak boleh nak terjah lah Ustaz. Betul. Sedih, dia terkejut. Dia yelah, betul lah tu. Bawa diri tu Ustaz kan. Kan? Okay, tapi itu dia tadi orang kata family pun memainkan peranan betul, yang sangat penting Ustaz. Sebab kadang-kadang, betul juga boleh Ustaz cakap tadi, kadang-kadang ada parents yang mungkin tak merestui lagi kan. Dia rasa macam anak dia kecil lagi ke Ustaz kan. Okay, tapi kan Ustaz, bila kita nak cakap pasal macam tadi, macam kita masih membincangkan daripada sudut pandang Islam itu sendiri, mungkin ada yang ditekankan oleh agama, oleh Islam kan, tentang orang kata dalam pencarian, aspek pencarian cari jodoh ni. Baik. Jadi dalam kita nak mencari jodoh ni, Nabi dah bagi petua kepada kita dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sangat masyhur, tunkahul mar'ah, nikahilah perempuan dengan 4 perkara ini. Wanita dinikahi kerana 4 perkara. Yang pertama harta, yang kedua keturunan, yang ketiga kecantikan dan yang keempat agama. Jadi Nabi kata
ikutlah kita nak pilih apa, harta ke, keturunan ke, kecantikan atau agama. Cuma di hujung tu Nabi sebut, kalau kita pilih agama, insya-Allah kita akan bahagia. Kita akan senang, kita akan tidak sengsara. Sebab apa? Agama yang akan menjaga kita. Sebab itu hari ini kalau kita nak memilih, baik orang lelaki ataupun orang perempuan, orang lelaki kalau nak memilih perempuan, tengok yang 4 tadilah. Cuma kita utamakan kepada agama. Tapi kalau orang perempuan nak mencari lelaki, tengok kepada 2. Yang pertama agama, yang kedua akhlak. 2A. Okey? 2A. 2A. AA bukan agama I. dan akhlak. Okey. Yang pertama ialah agama. Agama ni senang cerita, kalau nak tahu dia beragama ataupun tidak, solatlah. Solat. Solat. Sebab solat ni dia tiang agama kita. InsyaAllah kalau dia jaga solat, insyaAllah Allah jaga dia. Tapi ustaz, macam mana nak tengok dia tu solat ke tidak, Abang Din tu? Yelah, depan kita memang dia solat lah. Jangan kata 4 rakaat, kadang-kadang sunat 4 rakaat dia buat. Sebelum selepas betul, sebelum 4 rakaat, Zuhur 4 rakaat, lepas tu 4 rakaat pula. Subhanallah, lama gila solat tu. Tok tua turun, bila pula nak tunggu habis, nak makan tengah hari ni, contoh kan. Jadi macam mana kita nak tengok dia ni betul ke solat? Tengok dengan siapa dia berkawan. Nabi sebut, al-mar'u ala dini khalilih. Agama seseorang itu bergantung kepada agama kawan dia. Makna kata, tengok dengan siapa dia berkawan. Contoh, kalau dia ni banyak berkawan dengan kaki-kaki botol, kaki-kaki maksiat, mungkin dia pun akan terjebak ke dalam maksiat tersebut. Tengoklah di Facebook dia, dia banyak follow siapa? Orang perempuan ke, ustaz-ustaz ke, kata-kata motivasi ke. Bila kita tengok, dia ni banyak follow wanita yang buka aurat ni, seksi-seksi ni, dia ni tak jaga mata ni. Kan? Itu di sudut media sosial. Yang kedua, tanya member-member dia. Ni aku nak tanya sikit. Wan okey ke Wan? Wan okey. Wan lah yang mengajak kita orang kalau dengar azan pergi ke masjid, dia yang ngajak. Kalau dengar gitu terus, okey, on, Wan. Itu yang pertama, pilih agama. Yang kedua, tengok akhlak. Akhlak makna kata dia ni bukanlah yang suka pukul, yang suka tendang kita. Sebab ulama sebut kalau orang yang panas baran sehinggalah dia ni boleh menyebabkan cedera kepada bini dia, kerja-kerja nak merajang, kerja-kerja nak menimbuk bini dia, maka tak dibenarkan kahwin. Dia kena perbaiki diri dulu, baru boleh kahwin. Jadi yang kedua akhlak. Macam mana akhlak? Tanya adik-beradik dia. Ni aku nak tanya abang kau ni okey tak? Dia panas baran tak? Dia suka pukul kau tak? Abang kita orang lah paling lembut dalam dunia. Ya, cuba tengok tangan dia. Gitu je. Assalamualaikum, apa khabar? Itu lembut lain lah. Mana kata, abang aku lembut betul. Okey je abang aku ni tak pernah marah. Dialah yang selalu nasihati kami kalau bergaduh. Contoh. Maka okey. Jadi perempuan tengok 2 ni. Agama dan juga akhlak. Jadi banyak benda yang boleh kita korek rahsianya, sama ada di media sosial, tanya kawan-kawan, tanya keluarga dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tu tadi Ustaz highlight kan 2A, double A bukan bateri Ustaz. Bukan bateri double A, agama dan juga akhlak. Macam wanita di luar sana mungkin boleh gunakan tips ni Ustaz. Betul. Lepas ni saya jadi orang kata apa? Spy lah. Betul. Saya nak scroll IG ke Facebook Ustaz Betul. Saya nak gunakan nasihat Ustaz. Okey. Alright. Saya takut bukan apa, yang lelaki ni dia terus unfollow. Kantoi lah. Terus repost Islamik. Terus follow. Dai Hakim, Dai Izhar, dai sebelum follow kan. Habis dah kan. Ustaz bagi tahu WhatsApp waktu kita sembang belakang. Itulah. Okey, itu dia tadi Ustaz highlight kan double A ya. Akhlak dan juga agama. Betul. Ustaz, Tapi Ustaz kan, kita nak berbalik kepada orang kata macam pada mereka yang lewat jodoh. Yang lewat jodoh ni mungkin ada disebabkan oleh macam gangguan jin. Baik. Jin penghalang jodoh orang kata Ustaz. Yeah. Tapi kita nak tahulah sebenarnya apa tanda-tanda dia. Sebab kadang-kadang orang tak sedar yang dia ni mungkin tengah mengalami gangguan kan. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Baik. Sebenarnya bila sebut tentang jin, memang jin ni wujud. Sebab itulah nama jin dia ada dalam Quran. Fariza ada nama dalam Quran? Tak ada? Tak tahu. Lemah. Tak ada lemah. Saya ada Luqman dalam Quran. Ada siap surah Luqman. Alhamdulillah, bukan nak riak, nak menunjuk je. Baik. Jadi kalau tengok jin, dia ada dalam Quran. Nama dia jin. Menunjukkan yang jin ni wujud, cuma kita tak nampak lah. Sebab dia di alam lain. Jadi bila sebut tentang jin, kita kena beriman ataupun percaya memang jin tu wujud.
Dan ada tak sebenarnya sihir-sihir ataupun benda-benda yang menghalang jodoh ni? Ada. Memang ada. Sebab itulah kalau kita tanyakan kepada perawat-perawat Islam, saya bukan ahlinya, saya bukan orang yang merawat sakit-sakit ni, tak. Cuma kita ada ahli-ahlinya, saya pun rujuk kepada ahli-ahlinya. Ada benda-benda, tanda-tanda yang kita ini terkena sihir penghalang jodoh. Antara yang pertama, iaitu sering berburuk sangka. Ini yang perawat Islam bagi tahu. Yang pertama, sering buruk sangka. Bila tengok orang, nak buruk sangka. Tengok dia tu, nak buruk sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, sesak nafas. Sesak nafas. Padahal bukan buat kerja banyak sangat pun. Bukan kena naik tangga pun. Duduk termenung je. Lepas tu, ada waktu-waktu dia ke? Ada Ustaz. Iaitu selepas asar terutamanya. Jadi kalau lepas asar, dan ketika itu kita sesak nafas, padahal mungkin kita tak bermain pun. Contoh, maka itu mungkin tanda-tanda yang kedua. Boleh tulis siapa yang tengok di live kita kan. Tulis balik. Betul. Jangan lupa 3S. Suka, siapa dan sebar. Tak faham lah da'i suka, siapa dan sebar. Saya ni budak TikTok. Like, comment and share. Baru faham. Siapa member tu. TikTok. Budak TikTok. Baik, yang ketiga ialah mimpi melihat orang sama dalam tidur. Mimpi melihat orang yang sama dalam tidur. Yang keempat, mimpi lihat binatang masuk dalam bilik tidur. Binatang. Binatang yang mungkin binatang buah lah. Takkan mimpi semut pula. Kan? Mungkin ular ke dan sebagainya. Yang kelima, rasa sakit di bawah punggung. Sikit-sikit rasa sakit. Sikit-sikit rasa sakit. Okay? Bukan buasir. Buasir tu memang tentulah. Ini sakit lain. Yang keenam, melihat tunang berwajah buruk. Dia tengok tunang dia dalam mimpi, berwajah buruk. Ataupun tengok makin teruk mukanya. Nampak dalam mimpi dah. Betul. Padahal cantik, elok putih. Tapi tengok, macam buruk pula tengok tunang aku ni. Contoh kan. Itu kena sihir tu. Yang ketujuh, selalu mengelamun dan sedih tanpa sebab. Tiba-tiba kita tengok waktu kerja termenung, tiba-tiba sedih. Kenapa sedih? Nak kata gaji tak masuk, gaji dah masuk 27 hari bulan. Rupanya mungkin sebab sihir. Yang ke-8, selalu sakit bahagian perut tanpa sebab. Sakit di bahagian perut. Yang ke-9, suka tidur waktu malam. Sukar tidur pada waktu malam. Sebab itulah sebelum kita tidur, Nabi ajarkan banyakkan kita baca 3 qul kan. Baca 3 qul, kemudian baca ayat kursi, dan kemudian kita beruduk supaya apa? Dipermudahkan tidur. Jadi ini kemungkinan tanda-tanda orang yang terkena sihir penghalang jodoh. Jadi mungkin antara tanda-tanda yang saya sebutkan itu ada pada kita. Mungkin. Maka kita kena bersiap sedialah. Makna kata kita kena rajinkan beramal, baca ayat kursi pagi petang, baca Quran, baca doa banyak-banyak supaya apa? Sihir ini tidak duduk dekat dengan kita dan jauh daripada kehidupan kita. Wallahu a'lam. Jadi sebenarnya memang ada lah Ustaz, jin penghalang jodoh ni. Betul. Kan bukan yang untuk memisahkan suami isteri saja. Sebenarnya ada jin yang memang untuk menghalangkan kita dapat jodoh Ustaz. Okey, itu dia tadi yang boleh orang kata apa, tengok balik ciri-ciri yang tadi Ustaz sebutkan tadi. Mudah-mudahan orang kata apa, kalau mungkin ada sebahagiannya yang mungkin kita sedar ada pada diri kita Ustaz, mungkin boleh dapatkan rawatan daripada mereka yang lebih pakar. Betul. Lah. Okey, itu dia tadi kita bincang mengenai jin penghalang jodoh. Tapi sekarang Ustaz, kita nak berbincang dengan amalan masyarakat kita yang sebenarnya benda ni kita dah biasa dah nampak. Iaitu mandi bunga. Mandi bunga, terutama perempuan lah. Tak tahulah lelaki kot ada mandi bunga kan. Tapi kalau saya tahu perempuan lah selalu mandi bunga. Niatnya nak naikkan seri wajah, dan ada juga yang kata yang untuk orang kata menarik jodoh lah. Jadi sebenarnya Ustaz, kita tak tahu kalau dalam Islam itu sendiri, adakah itu kira amalan khurafat ke ataupun memang dibolehkan? Baik. Dia gini, dia bila kita mandi bunga ni, dia berdasarkan i'tiqad kita. Kalaulah kita kata mandi bunga itulah yang menaikkan seri kita, yang membuatkan kita cepat dapat jodoh, maka kita sudah jatuh kepada syirik. I'tiqad kita. Tapi kalau kita mandi bunga ikhtiar, dalam agama dia ada ikhtiar. Kalau kau sakit, ikhtiar pergi berubat. Kalau engkau tak dapat jodoh, ikhtiar pergilah usaha kan, cari orang ke, doa banyak-banyak. Antaranya ialah kita mandi bunga sebab kita nak, orang kata nak makin sihat. Bila sihat, naik seri. Bila naik seri, orang suka memandang. Jadi mandi bunga ni, kalaulah i'tiqad dia betul-betul sebab
benda tu bukan kerana Allah, maka jatuh kepada syirik. Tapi ada pun kita mandi bunga, mudah-mudahan bila mandi bunga segar badan, sihat, hilang segala penyakit, dan kemudian kita tutup pula dengan doa, maka dibenarkan. Sebab itu Allah sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah suruh kita berdoa kepada Allah. Jadi sambil kita mandi bunga, ya Allah, dengan aku ikhtiar mandi bunga ni, Engkau sihatkan aku, Kau naikkan seri di wajah aku, ramai yang suka memandang aku, ramai yang suka berkawan dengan aku dengan jujur kan. Kita selit dengan doa-doa yang bagus, maka tiada masalah kan. Ada orang mandi bunga kan, mandi bunga tak ada masalah. Hari ni bukan mandi bunga, mandi sungai semua kan. Mandi sungai sekali dengan daun-daun jatuh, tak ada masalah. Betul. Nak mandi bunga campurlah bunga apa lagi? Bunga apa sekarang? Bunga ros kan? Bunga ros, ayam tak campur semua. Kan. Supaya apa? Kita nak segarkan badan. Wallahu a'lam. Okey. Ustaz, berkaitan dengan kata mandi bunga, sebab benda ni dah lama betul, kan, dah jadi amalan masyarakat kita turun-temurun dah rasanya. Okey, tapi kan kita nak tahu jugalah mungkin ada tips ataupun amalan yang boleh dikongsikan kepada penonton kita hari ni, yang orang kata amalan untuk mendekatkan jodoh itu. Baik. Amalan-amalan untuk mendekatkan jodoh ialah antaranya surah Al-Baqarah ayat 165. Mungkin yang menonton boleh cari dan tulis semula di ruangan komen kita. Surah Al-Baqarah ayat 165. Maksudnya boleh kita baca. Itu antara ikhtiar lah, ayat-ayat yang boleh kita baca. Antara lain ialah dengan kita ni bertahajud. Sebab tahajud kalau kita lihat, satu amalan yang pertama dilakukan pada waktu tengah malam. Orang lain sedang sibuk tidur, kau bangun. Subhanallah. Yang kedua, tahajud dilakukan dalam ibadah solat. Sedangkan solat ini merupakan ibadah utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat orang yang bangun tahajud, Allah janjikan 4 perkara. Dalam surah Al-Isra ayat 79 sampai 80. Yang pertama, dipermudahkan urusan. Kita nak kahwin lagi 2 bulan, kita nak bertunang dalam tempoh 6 bulan. Nak dipermudahkan urusan, maka tahajud. Ya Allah, aku lagi 3 bulan nak kahwin ni. Tak tahulah okey ke tidak ni. Minta-minta okey lah, bangun tahajud. Sepanjang tu bangun tahajud kalau boleh lah. Tapi kalau tak boleh, mungkin sebab letih bekerja dan sebagainya, paling kurang seminggu 2-3 kali okey dah tu kan. Yang kedua, diberikan jalan keluar jikalau ada masalah. Macam kita ada masalah sakit, masalah jodoh, maka bertahajud. Ini janji Allah ni, maka bertahajud. Ya Allah, aku ni tak jumpa jodoh, ya Allah. Adapun kalau aku jumpa jodoh, tak tahu baik ke tidak untuk aku, maka kau kurniakan petunjuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, dinaikkan darjat di sisi Allah. Macam kita hari ni kan, bila naik pangkat, seronok tak Izzah? Seronok kan? Suami saya Ustaz, bila balik satu hari tu muka senyum manjang. Selalu kalau balik rumah muka macam itik, moncong je. Tapi satu petang ni balik Ustaz, senyum manjang. Saya tanya dia, kenapa bang? Mana tak senyum? Naik pangkat. Naik pangkat. Daripada guru kecil jadi guru besar. Tu suka member tu. Itu di sisi manusia, apatah lagi di sisi Allah, lagilah kita nak kan. Yang keempat ialah dijauhkan dari malapetaka. Malapetaka ni macam-macam lah. Iaitu gempa bumi, banjir, ribut taufan, jumpa orang yang tak baik, orang nak pedajai kita, macam-macam. Jadi kalau kita tak nak disihir oleh orang, tak nak kena pedajal oleh orang, maka bertahajud. Sebab Allah janjikan dijauhkan dari malapetaka. Jadi dalam tahajud itu ada 4 kelebihan yang kita akan dapat. Kalau kau tak jumpa jodoh, Allah jumpakan. Kalau kau ada masalah jodoh, Allah kurniakan jalan keluar. Kalau ada orang nak pedajai kau, nak sihir kau, Allah tepis. Sebab apa? Allah janjikan dalam surah Al-Isra ayat 79 sampai 80. Jadi kepada ni yang menonton, yang dalam fasa pertunangan, yang dalam fasa nak berkahwin, maka banyakkan tahajud. Allah permudahkan urusan kita mendatang. Adapun yang masih lagi belum jodoh, bertahajud juga. Mudah-mudahan Allah cepatkan jodoh kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Itu tadi tips daripada Ustaz. Tapi Ustaz kan, yang surah Al-Baqarah tu ada waktu-waktu tertentu ke nak baca? Yang baiknya kita bacalah ketika mana mungkin selepas solat fardu kan. 5 kali tu kan. Supaya apa? Supaya doa kita tu Allah angkat. Sebab antara doa yang mustajab ialah selepas solat fardu.
Baik, Allah Tapi kan alam. Ustaz, ada yang kata kalau macam kita bertawasul konsep Yeah. itu. Macam contoh macam kita jaga mak ayah kita, contoh mak ayah kita sakit, lepas tu kita niat dalam hati mudah-mudahan dengan aku jaga ni moga Allah bagilah jodoh yang kebaikan baik. ni. Sebenarnya benda tu memang boleh Ustaz. Boleh. Sebab itu hari ini kita bertawasul ataupun kita mengharapkan, ya Allah, mudah-mudahan aku jaga mak ayah aku yang sakit ini, kau gantikan ataupun kau balas dengan isteri yang sihat. Aku jaga mak ayah aku yang sakit ini, kau balas dengan anak-anak yang sihat. Mudah-mudahan aku jaga mak ayah aku ni yang kekurangan dari sudut ekonomi kewangan, aku banyak keluarkan duit untuk mereka, kau murahkan rezeki aku, naikkan aku pangkat, kan, luaskan rezeki. Maka ini tak ada masalah. Sebab itu kita kena pulun ibadah kita, Izzah, kan. Banyak kan kebaikan. Macam kita mungkin yang bekerja macam Izzah bekerja di sini, kan. Banyak benda yang kita boleh buat. Tolong orang, tanya member, "Din, ada benda nak tolong tak? Bagi tahu lah. Kalau tak aku tolong." Contoh, kan. Dan senyum, contoh senyum. Senyum ni benda simple je, betul tak? Betul? Sebab saya tengok senyum ni, kan. Kadang-kadang bila kita senyum, member yang stres tengok kita, dia akan senyum juga, betul tak? Betul. Kadang-kadang dia kata, "Terima kasihlah Izzah senyum kat aku. Aku ni bila kau senyum kat aku hilang stres." Sebab apa? Tenang. Tapi kalau kita tak senyum, jangan kata orang tengok kita pun stres, betul tak? Betul. Cuba tahan muka sejam tak senyum. Begini. Stres. Tapi kalau contoh, kita senyum. Senyum. Nampak benar tak gosok gigi? Kuning gigi tu. Kan? Cuba senyum. Kita akan rasa tenang. Betul. Cuba stres. Stres, duduk kat kursi. Letak tangan, senyum. InsyaAllah dia akan rasa tenang. Tapi tengok keadaan lah, kan. Takkanlah dekat bus stop orang tak ada senyum Tiba-tiba seorang. takut orang dekat. Orang kata, "Sial Izzah, cantik tapi gila." Takut ada orang report dah tu. Betul. Tolong tangkap orang gila di bus stand. Kan. Lagi Senyum lambat seorang-seorang. jodoh, Betul, lagi lambat jodoh. Ataupun jodoh dengan bantuan pula, kan. Takut pula, kan. Jadi begitulah. Jadi benda itu boleh. Kita buat kebaikan, mudah-mudahan Allah balas dengan lebih baik. Wallahu a'lam. So kira betul, bolehlah untuk kita orang kata bertawasul, Boleh. kan, kita niatkan kepada yang lebih baik. Okey. Tapi kalau Ustaz, kan, sebelum sikit lagi kita nak habis tapi kita nak tahu juga, setengah orang dia kata tidak buat istikharah. Tapi kadang-kadang dia ragu dengan jawapan istikharah dia tu. Baik. Jadi kita nak tahu tanda seseorang itu jodoh kita. Macam mana Ustaz? Baik, istikharah ni dia ada pilihan. Sama ada contoh yang datang tu Abu dengan Ali. Tak tahu, Abu pun handsome, Ali pun handsome. Abu sadar, Ali pun sadar. Yang mana satu ni? Kita istikharah lah. Ya Allah, tentukan Abu ke Ali. Nak ambil dua-dua, aku perempuan. Kalau lelaki tak apa juga, kan? Ataupun yang datang tu seorang je. Contoh yang datang tu Abu je. Dia ni okey ke? Yelah, nak pilih orang lain tak ada lah. Abu je yang minat aku. Tapi Abu ni okey ke? Maka kita istikharah. Ya Allah, ada 3 orang meminang aku. Abu, Ali, Mamat. 3 orang ni. Tiga-tiga ni hebat belaka. Baru ni ada hakim datang, aku reject sebab dah kahwin katanya. Hakim mana Ustaz? Hakim mana, kan? Sebaik bini aku tak tengok. Apa nama tadi? Tu. Maka kalau datang orang, maka kita istikharah lah. Ya Allah, bagi aku petunjuk. Dan persoalannya bagaimana kita nak tahu orang tu bagus untuk kita ataupun tidak. Dia gini. Dia manusia ni, kita hanya boleh hukum dengan zahir. Hukum dengan zahir. Kita tak boleh baca hati orang. Kita tak boleh baca. Sebab itu kuasa Allah. Cuma kita ada satu penilaian dari sudut zahir. Kita hukum dengan zahir. Contoh, bila kita tengok orang tersebut, aku tengok Abu dengan aku tengok Ali, aku lebih cenderung tengok Abu. Allah. Bila tengok Abu, teringat mak ayah aku. Tengok Abu, teringat bakal anak-anak aku. Contoh, kan? Tapi kalau tengok Ali, tak teringat apa-apa. Kan? Jadi mungkin Abu lah yang boleh kita hukum, itulah pilihan terbaik. Adapun bab hati kita tak boleh usik, kita tak boleh sentuh. Aku rasa hati Abu lah lebih baik. Sebab orang boleh menipu. Sebab tu ada munafik, kan, depan kita, salam cium tangan sampai ke lutut tu. Tapi belakang kita tikam. Jadi kita boleh hukum dengan zahir bagaimana cenderung hati kita. Sebab hati ni Allah kurniakan enjin kepada kita punya badan. Maka kalau hati baik, insya-Allah hati pun dia akan mendorong ke arah kebaikan. Jadi gitulah caranya tengok. Kalau tengok Abu rasa tenang, pilih Abu. Tapi kalau tengok Abu rasa nak tendang, tinggalkan Abu. Wallahu a'lam. Itu dia. Kalau rasa tenang, itulah jodoh anda. Kalau rasa nak tendang, bukan. Tapi jangan tendang, Betul. Okey. Itu tadi yang kata rasanya dah hampir sejam kita punya perbincangan. Kita dah berada di penghujung perbincangan. Sekejap je. Sekejap je saya rasa tak cukup rasanya. Betul. Tapi sebelum kita habis, mungkin ada sikit sebanyak pesanan atau nasihat daripada Ustaz kepada penonton. Baik. Kita ni nak berkahwin, Izzah, dan juga sebagai semua penonton,
kita nak kahwin kita ni bukan sekejap-kejap. Betul. Kita bukan macam beli kereta 7 tahun, 9 tahun. Kita bukan macam beli rumah 30 tahun. Kita kahwin ni sampai matilah. Betul. Sampai mati, sampai syurga kita nak dengan isteri dan anak-anak kita. Jadi sebelum kita nak memilih seseorang, baik memilih suami ataupun bakal isteri, pilih dengan cara yang betul-betul. Jangan nak terus kahwin. Macam hari ni kan, tengok member kahwin, minggu depan aku pun nak kahwin jugalah. Betul, sabar. Jadi sabar dulu. Walaupun dia ni baik dengan kita, tapi belum tentu akan datang baik kepada kita. Jadi caranya, saya nasihat kepada yang bakal nak berkahwin, tengok elok-elok, perhati elok-elok, kaji elok-elok siapakah bakal suami kita, siapakah bakal isteri kita. Sebab itulah yang akan hidup dengan kita 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Jadi insya-Allah bila kita buat pilihan dengan cara yang betul, kemudian kita istikharah, kemudian kita banyakkan doa, bantu aku dalam pemilihan ya Allah, insya-Allah Allah bagikan kita jodoh yang kekal hingga ke syurga. Wallahu a'lam. Ya, itu dia tadi yang sedikit sebanyak pesanan daripada Ustaz. Sebenarnya betul kita sekarang kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita ramai yang nak kahwin kan, terutama yang dah 25 ke atas ni kadang-kadang dapat kat jemputan banyak Ustaz kan. Kita pun rasa macam kita bila kadang-kadang macam rasa macam apa yang ada je lah. Kadang-kadang boleh orang kata berpotensi untuk salah pilih. Betul, Ustaz, setuju. Dan kita doakan kepada semua kat luar sana yang mungkin sekarang tengah struggle, tengah cari jodoh lagi kan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, semoga diberikan jodoh yang terbaik. Sebab orang kata Ustaz, jodoh tu cerminan diri kita. Okey. Jadi rasanya setakat itu je perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak sama-sama. Ustaz Terima kasih bersama juga dengan kami lebih kurang sejam datang ke studio kami. InsyaAllah ada rezeki kita jemput lagi Ustaz. Okey. Jadi setakat tu je perkongsian kita pada hari ini. Kita jumpa lagi untuk next live akan datang. Tapi sebelum tu memandangkan esok Merdeka, di kesempatan ini saya nak ucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-65 tahun. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga negara kita terus terpelihara kan, kita akan terus bebas dan teruslah hidup dengan dalam dunia yang dalam negara yang berbilang bangsa, terus bersatu padu untuk kata apa? Untuk memastikan negara kita akan terus orang kata gemilang terbilang dan segala-galanya lah. Okey, itu saja perkongsian kita. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.